Baik, seterusnya tajuk lukisan biologi. Baik, lukisan biologi kita akan belajar cara yang betul untuk melukis apa spesimen yang kita perhatikan di bawah mikroskop. Okey, tujuan kita melukis ni adalah untuk merekodkan ciri-ciri bila kita lihat sesuatu spesimen itu di bawah mikroskop, kita dapat lukis dengan tepat, kita dapat melabel dengan tepat, jadi orang akan memahami apa yang kita lukiskan. Baik, apakah ciri-ciri utama bila kita hendak membuat lukisan biologi? Okey, ciri-ciri yang perlu kita ambil berat. Yang pertama, katalah kita lukis di atas kertas A4. Okey, katalah ini kertas A4. Jadi bila kita lukis spesimen kita, sekurang-kurangnya lukisan itu adalah separuh daripada kertas A4. So saiznya separuh daripada kertas A4 tersebut. Dan jika kita lukis saiz luarnya besar, maka struktur di dalamnya juga mestilah bersesuaian ataupun berkadaran dengan saiz lukisan yang kita lukis. Jadi pertama, saiznya mesti besar. Lukisan kita mesti besar. Lukisan mesti besar dan jelas. Yang kedua, bila kita lukis, jangan melorek. Apa maksud melorek? Jangan sekali kita lorek. Contoh, katalah kita lukis sel. Okey. Kemudian awak lukis nukleus. Awak pun lorek-lorek, buat seni carta macam tu kan. Buat seni-seni macam ni. Tidak boleh. Okey, tak boleh lorek. Kalau awak nak warnakan terus. Kalau nak buat tu, terus hitamkan dia. Jangan lorek-lorek. Confirm gelap. Macam tu tak apa. Yang ini boleh. Tapi kalau kita lorek, salah. Okey? Yang pertama, bila melukis, lukisan itu tak perlu artistik. Kerana dia akan menyebabkan confuse. Bila orang tengok lukisan kita ni, apa yang dilukis. Jadi kita tak nak orang yang melihat tu menjadi keliru. Okey, yang ketiga, bila kita buat garisan yang kita lukis tu mesti jelas. Contoh cikgu lukis ni jelas. Garisan yang dilukis tu adalah jelas dan tepat. Ada setengah murid dia buat macam tu. Buat garisan macam tu kan. Contoh. Garisan ini tidak jelas. Ini salah ni. Garisan seperti ini adalah tidak diterima kerana dia putus-putus, dia tak jelas, dia tak tepat. Jadi putus-putus, comot. Jadi semua tu tak boleh. Tak boleh comot. Tak boleh comot. Tak boleh putus-putus. Tak boleh. Dilarang sama sekali. Yang ini betul. Mesti garisan mestilah jelas. Garisan mesti jelas. Pertama, saiz lukisan mesti besar, separuh kertas. Kemudian tak boleh lorek-lorek. Dan garisan mesti jelas. Okey, itu 3. Yang keempat, bila dah lukis, mesti labelkan. Okey, cara label yang betul, katalah awak nak label nukleus. Jadi, sentuh pada nukleus, tarik keluar dalam satu garisan yang lurus. Kalau ada pembaris, boleh guna pembaris untuk label. Tapi untuk lukis jangan. Untuk lukis mesti freehand. Tapi bila nak label, boleh guna pembaris. Satu garis lurus sahaja. Untuk labelkan. Jangan sesekali silang. Contoh kata ni, okey, ni garis tulis nukleus. Kemudian bila awak nak labelkan cytoplasma, awak pun letak sini, awak tarik sini. Ni kalau silang ni dah salah. Okey, tak boleh bersilang. Kalau bersilang, dah jadi salah. Jadi bila awak label, tidak boleh bersilang. Jadi cara yang betul label ialah, okey, katalah nak label nukleus, tarik sini pula cytoplasma. Jadi garisan label tersebut tidak bersilang. Okey,
Seterusnya, jangan letak anak panah. Ada murid suka buat macam ni. Buat garis lurus, buat letak pula hujung anak panah. So, hujung anak panah ni tak boleh buat. Nak label, ambil saja. Sentuh pada struktur yang kita nak label tu, tarik lurus. Itu baru betul. Okey, seterusnya, bila dah selesai kita lukis, kita kena berikan tajuk ataupun nama spesimen yang kita lukis. Mesti ada tajuk. Contoh, kata awak lukis apa? Lukis nukleus. Sel. Okey, sel haiwan. Bagi tajuk. Jadi, bila dibaca, kita tahu, ini adalah sel haiwan. Okey. Kemudian, bila kita lukis struktur, contoh dalam ni kan, kita lukis ini membran plasma. Kemudian struktur-struktur atau organel di dalam yang kita lukis ni mestilah berada pada kedudukan yang betul sebagaimana kita melihatnya di bawah mikroskop, dan saiznya mesti berkadaran. Nampak? Kalau cikgu lukis saiz membran plasma macam ni, nukleusnya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. So dia mesti berkadaran. Okey. Selepas itu, kita melihat spesimen kita ini bawah mikroskop. Bila kita guna mikroskop, jika masih ingat, mikroskop kita ada kanta objektif dan dia ada kanta mata. Okey, ini kanta objektif. Okey. Dia ada kanta mata dan kanta objektif. Okey, pada kanta mata ada kuasa pembesarannya dan pada kanta objektif pun ada kuasa pembesaran. Jadi, bila kita dah lukis ataupun kita dah label, kita dah namakan lukisan kita tu, kita mesti letak di hujungnya skala pembesaran. Jadi, sel haiwan, contoh sel haiwan, sel pipi contoh. Okay, kita lihat sel pipi bawah mikroskop. Sel pipi ni kita akan tulis berapa kuasa pembesaran dia. Contoh, cara nak tulisnya, kuasa pembesaran tu, pembesaran mikroskop caranya ialah sama dengan kita ambil pembesaran kanta mata darab dengan pembesaran kanta objektif. Jadi katalah kita lihat pada kanta mata 10 kali. Pada kanta mata ni kuasa pembesarannya 10 kali. Pada kanta objektif pun kita lihat dia pada 10 kali. Jadi berapa yang kita nak tulis? Jadi kita tulis 10 kali 10. Itu kuasa pembesarannya. Itu kuasa pembesaran bagi spesimen yang kita lihat di bawah mikroskop. Baik, kalau kita tak guna mikroskop, kita perhatikan spesimen tu dengan mata kasar sahaja, maka pembesaran lukisan kita menggunakan rumus ataupun konsep berikut. Contoh kita buat macam ni. Katalah spesimen tu kita lihat guna mata kasar saja, kita tak guna mikroskop. Jadi cara nak tulis pembesaran lukisan. Jadi pembesaran lukisan yang kita lihat secara mata kasar tu, kita buat macam mana? Kita ambil ukuran linear bagi lukisan tersebut. Kita perkan dengan atau bahagikan dengan ukuran, kita bandingkan dengan ukuran linear spesimen. Kita bandingkan dengan ukuran linear
spesimen. Okey, itu cara melukis pembesaran lukisan yang kita perhatikan dengan mata kasar atau kalau kita guna kanta tangan. Okey. Ada berapa jenis lukisan? Okey, dalam biologi ni kita ada 2 jenis lukisan biologi. Lukisan biologi kita ada 2 jenis. Yang pertama, dia adalah lukisan pelan. Dan yang kedua, dia adalah lukisan terperinci. Okey, apa bezanya lukisan pelan dan lukisan terperinci? Lukisan pelan ni kita guna kuasa pembesaran rendah. Okey, kuasa. Kalau lukisan terperinci kita guna kuasa pembesarannya tinggi. Dan kalau lukisan pelan, biasa kita perhatikan taburan tisu tu kita gambarkan dalam bentuk garis bentuk tisu. Okey, maksudnya secara umum. Kita perhatikan bawah kuasa rendah tu kita akan lihat secara umum. Maksudnya katalah kita perhatikan sel. Jadi kita akan nampak lah, katalah ni kanta mikroskop, kita akan nampak sel-sel itu secara umum. Okey. Tetapi kalau lukisan terperinci, bila kita perhatikan bawah mikroskop, kerana diguna kuasa pembesaran yang besar, kita zoom in. Kita dah zoom in spesimen tersebut. Jadi kalau kita nampak tadi ada secara gambar umumnya banyak sel-sel, kita dah zoom in, mungkin kita hanya melihat 1 atau 2 sel, tetapi lebih terperinci. Mungkin kita boleh nampak kalau kita perhatikan sel darah putih, kita dah perhatikan darah putih, kita dah nampak dah granul-granulnya begitu. Ini lukisan yang kita lukis ni akan jadi lukisan terperinci kerana kita memerhatikannya secara zoom in dengan kuasa pembesaran mikroskop yang tinggi. Jadi kedua-dua jenis lukisan ni sangat penting untuk menjelaskan yang kita perhatikan.